Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kali ini kita akan memperkenalkan, bukan nano sugar ini tapi memperkenalkan 20 risiko pengambilan gula yang tidak terkawal yang boleh membawa mudarat. Kajian menunjukkan bahawa gula pasir, gula putih yang biasa kita dah hidup dengan gula pasir ni dah lama dah warna putih tu kan, pakai untuk buat kuih ke, buat masak ke, buat kopi ke, buat teh. Kajian dah bertahun-tahun menunjukkan bahawa gula pasir, gula putih ni ada mudaratnya sendiri. Walaupun sedap, walaupun manis, tetapi ada mudarat. Apa yang pertama, ianya didapati boleh pendekkan umur. Bukan gula itu yang pendekkan umur. Yang pendekkan umur ke panjang umur tu kuasa Allah. Tapi daripada sudut manusiawi, didapati bahawa gula itu dia memendekkan umur atas pelbagai sebab. Yang keduanya, ia mempercepatkan proses penuaan. Kalau siapa nak kekal awet muda, kurangkan gula. Yang ketiganya, apa risikonya? Iaitu risiko insulinnya kecoh, huru hara, bermakna kadar insulin dalam badan tu tidak dapat dikawal, tidak dapat diurus dengan baik apabila pengambilan gula juga tidak terkawal. Yang keempatnya, itu juga boleh mengundang datangnya kencing manis type 2. Type 2 diabetes. Bukannya ringan, ianya berat. Jadi jangan sampai kita terjejas dengan type 2 diabetes. Yang kelimanya, itu pengambilan gula ni dia boleh meningkatkan berat badan. Tak semena-mena ada orang kata, kenapa berat aku naik? Rupanya kerana pengambilan gula yang tidak terkawal ataupun yang memang dia tak urus dengan baik. Of course, yang seterusnya adalah risiko dapat darah tinggi. Itu pun dengan penggunaan gula. Seterusnya, risiko adalah risiko sakit jantung. Dengan pengambilan gula, sakit jantung pun boleh menjenguk. Dan satu lagi perkara yang ada kalanya kita ni kurang ataupun terlepas pandang, ianya sebenarnya tentang ketagihan. Cakaplah dengan siapa yang biasa mengambil gula dengan kadar yang tinggi, pasti hari-hari dia akan cari gula. Itulah di antara isu ketagihan gula bila pengambilan gula tidak terkawal. Dan gula ni satu efek dia adalah dia ni bila kita makan, dia tak buat kita rasa kenyang. Dia tak feel, dia tak full dan sebagainya. Jadi itu satu kaedah. Jadi bila kita rasa tak kenyang, asyik makan aja, itu juga membawa padah yang agak parah juga. Dan seterusnya boleh membawa juga padah kepada masalah hati, iaitu liver, menjadikan kecoh. Ia ada kena-mengena juga dengan insulin. Seterusnya, ianya juga boleh menjejas ingatan. Risiko akan terjejasnya ingatan kita, memori kita ni juga harus diambil kira dengan pengambilan gula yang seharusnya kita kawal dengan baik. Dan juga pengambilan gula yang tidak terkawal ni boleh mengganggu juga signal dalam otak kita, iaitu isyarat-isyarat. Otak kita hari-hari saat-saat ni selalu ada isyarat. Kalau kita mengambil gula yang terlalu banyak ataupun tidak terkawal, maka signal-signal itu pun jadi huru-hara. Itu menjadikan kita tak tentu arah pun. Dan of course dengan pengambilan gula yang begitu tinggi juga tak terkawal, gigi rosak. Dan juga ramai tidak mengetahui bahawa selain daripada rosaknya gigi kita, juga boleh rosaknya emosi kita, kerana ianya juga boleh mengundang kemurungan, depression. Ni ramai tak tahu. Satu lagi, iaitu yang ke-15. Gula ni kalau kita tak kawal juga, dia boleh menjejas kulit kita. Jerawat boleh tumbuh dan sebagainya. Dan satu lagi perkara, gula ni dia boleh juga menjadikan kulit ni cepat tua. Cepat tua, cepat kedut lah. Jadi kalau ini ada kena-mengena dengan isu tentang cepat tua, iaitu proses penuaan. Ini semua berkait-kait. Juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gula yang lebih-lebih ni juga boleh mengundang risiko barah. Ini jangan main-main. Barah ini merupakan satu perkara yang kita tidak boleh ambil ringan, dan di antara puncanya adalah pengambilan gula. Seterusnya adalah tentang cepat penat. Gula ni bila kita makan gula, dia memang berikan tenaga itu jam juga, zup dia masuk. Lepas tu terus zup juga tenaga kita hilang. Dan ada kena-mengena juga dengan sakit ginjal. Dan yang terakhir, yang ke-20, gula ni juga menyumbang kepada penyakit gout. Orang kata garam dan sebagainya, tapi gula pun sama. Jadi ini 20 musibah, 20 risiko. Dengan pengambilan gula yang tidak terkawal, maka ianya boleh menjadi parah dan padah kepada kesihatan kita. Apakah alternatif yang terbaik mungkin? Ini di depan saya ni ada alternatif yang amat baik sekali.
Saya baru berbual dengan seorang pelanggan dan ramai lagi mengatakan bahawa bukan senang nak buang ketagihan gula. Bukan senang nak tiba-tiba stop, tiba-tiba tak ambil gula. Memang tak boleh terus ya tuan-tuan dan puan. Badan kita hari-hari memang memerlukan gula. Cuma gula yang macam mana yang kita perlukan. Depan saya ni kita perkenalkan. Dah kenal pun, ada pun dah order pun dah repeat order kerana mendapati ianya bermanfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Iaitu Nano Sugar. Nano Sugar ni dia perbuat daripada tebu hitam menggunakan nano teknologi. Dia sedut yang manis itu tapi kalorinya dia gini tuan-tuan. Ada orang tanya kenapa kalori rendah? Dia begini. Kalau kita biasa menggunakan 2 hingga 3 sudu kecil untuk buat air kopi ke air teh ke apa benda tu kan, dengan menggunakan Nano Sugar ni tak perlu. Paling banyak kita gunakan 3 gram, 4 gram. Dan satu sudu kecil tu sama macam 4.2 gram. Boleh bayang bezanya banyak sekali tuan-tuan sekalian. Satu sudu kecil bersamaan 4.2 gram. Satu sachet ini hanya 1 gram saja. Ada setengah-setengah orang kata feedback satu cawan kopi ke teh dah cukup dengan satu sachet, 1 gram saja. Berbanding dengan sebelum ini dia gunakan satu sudu kecil. Itulah sebabnya penggunaan gula nano atau Nano Sugar ni hanya menggunakan kadar kalori karbohidrat yang amat rendah sekali. Seterusnya, Nano Sugar ni glycemic indexnya teramat rendah, hanya 14 berbanding dengan gula pasir, gula putih yang dalam lingkungan 65 hingga 70. Bermakna gula yang masuk ke dalam badan kita ni, iaitu Nano Sugar, ianya tidak akan menjejas kadar gula dalam darah dengan begitu pesat sekali. Ianya mengambil masa yang lama untuk diproses. Jadi memang baik untuk sistem penghadaman dan juga keseluruhan tubuh badan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, ini merupakan pilihan yang amat sihat sekali untuk badan kita. Enjoy the sweetness but not the illness. Kenapa? Masih lagi boleh enjoy kemanisannya tanpa kemudaratannya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, mana mau dapat ni Nano Sugar? Nano Sugar ni hanya terdapat di Suci Halal Avenue di Singapura ni. Tak ada tempat lain yang jual Nano Sugar. Hanya terdapat di Suci Halal Avenue. Dapatkan bundle-bundle offernya. Ini merupakan satu package yang menarik. Ini juga satu package yang menarik. Ini mobile boleh bawa ke mana-mana. Boleh bawa pergi tempat kerja dan sebagainya. Ini boleh buat masak dan sebagainya. Jadi memang amat baik sekali tuan-tuan dan sekalian. Sejauh ini pelanggan-pelanggan suka dengan penggunaan Nano Sugar ini. Mereka mendapati ianya adalah satu alternatif yang amat baik sekali demi membantu mereka menjaga kesihatan mereka yang menyeluruh. Jangan lupa mana mau dapat, iaitu di Suci Halal Avenue.